Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 6. Pada hari ini kita akan sama-sama menjawab soalan untuk tajuk pola nombor. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 8. Kita akan sama-sama menjawab soalan 1 hingga 4. Soalan 1. Gambar menunjukkan suatu pola nombor. Kat sini ada gambar kalkulator ada 5. Okay, soalannya ialah A. Nyatakan pola nombor itu. Okay, untuk kita menyatakan pola sesuatu nombor ni, kita perlu baca dahulu nombor yang ada kat sini. Okay? Jadi kita senaraikan dulu. Tengok sini. 4 ini ialah 4 juta. Jadi kita senaraikan dulu. 4,164,000. Okay, kita tulis dulu. 4,164,000. Kemudian 116. Okay, ini nombor yang pertama. Kita tengok nombor yang kedua. Okay, 4,264,000. 4,264,116. Kalau kita perhatikan sini, kita tengok bezakan nombor pertama dengan kedua. Yang berbeza ialah ratus ribu, rumah ratus ribu atau nilai tempat ratus ribu. Nombor yang pertama ialah 100,000. Kemudian dia jadi 200,000. Kalau kita tengok nombor ketiga, dia akan jadi 4,300,000. Jadi langkah pertama, kita senaraikan dahulu nombor pertama hingga ke 5. Okay? Jadi kita salin semula. 4,364,000. Okay, 116. Kemudian 4,464,116. Dan nombor yang kelima 4,564,116. Jadi untuk menyatakan pola kita perlu nyatakan dahulu tertib. Okay, kalau kita tengok sini tertibnya ialah menaik. Jadi kita perlu nyatakan menaik berapa. So cara dia ialah kita perlu tolak nombor besar dengan nombor kecil. Jadi nombor kedua akan kita tolakkan dengan nombor yang pertama. Okay, jadi kita tulis 4,264,116. Kita akan tolak 4,164,116. Sekarang kita tolak dulu. Okay, garis. Jadi sifar, dua tolak satu dan 4 tolak 4 sifar. Okay, betul kerana nilai dia beza setiap nombor ini ialah 100,000. Jadi untuk menjawab soalan A, nyatakan pola nombor itu, kita akan nyatakan tertib menaik. Tertib menaik. Jadi menaik berapa? 100,000 dan 100,000. Okey, inilah dia pola untuk soalan A. Okey, kita teruskan dengan soalan B. Apakah nombor ke-6? Okey, kita dah senaraikan 5 nombor kat sini. Jadi cikgu cuba copy dulu, salin dulu nombor ni. Okey. Copy untuk kita dapatkan nombor yang ke-6. Okay, jadi apa kita buat? Kita perlu sudah pasti nombor dia jadi 4,664,664,116.
116. Kenapa jadi macam tu? Kerana polanya menaik ataupun tertib menaik. Okay, ini nombor dia secara congak. Okay, namun demikian, macam mana cara dia? So, cara dia kita tambahkan 100,000. So, kita tulis sini 4,544,116. Kita tambah 100,000. Ini untuk pembuktiannya. Okay, so, kita garis dulu. Okay, dan kita tulis semula. 6, 1, 1, 4, 6, 6. Jadi betul lah jawapannya. Okey. Jadi ini nombor yang ke-6. 1, 2, 3, 4, 5 dan ini yang ke-6. Jadi kita senaraikan semula lah, ataupun salin semula. Jawapannya ialah 4,664,116. Okey, inilah dia jawapan untuk soalan B. Seterusnya soalan C. 4,964,116 ialah nombor keberapa? Okey, jadi kata kunci kat sini nombor keberapa dalam pola itu. Okey, jadi kita dah senaraikan sampai 6. Jadi kita cuma senaraikan nombor ini. Jadi nombor yang kita akan tulis ini ialah senarai keberapa. Okay, so kita mula-mula sekali kita paste dulu yang tadi ataupun kita salin dulu yang tadi. Okey, ini nombor tadi. Okey. Okey. Ini yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Jadi 4,964,116 ini nombor berapa? Jadi kita perlu senaraikan dahulu. Okay. So lepas 4,600,500 kita dapat 600. So, salin semula. Lepas tu 4,764,116. Kemudian kita dapat 4,800,000. 864,000. Okey, ini kita salin semula dan kita dapat 4,964,116. Jadi sama dengan soalan C ni. Jadi ini ialah pola ataupun nombor yang keberapa dalam pola ni. So kita senaraikan 5, 6, 7, 8 dan 9. Jadi untuk menjawab soalan C, nombor berapa, kita akan cakap nombor yang ke-9. Okay, so tulis ni nombor ke-9. Okay, itulah dia jawapan untuk soalan 1C. Kita teruskan dengan soalan kedua. Kat sini ada nombor, set nombor. 5 keping kad nombor di atas disusun berpola. Nyatakan nilai X. Okay, kita perhatikan dahulu nombor pertama dan kedua. Kita perlu nyatakan dahulu apakah tertibnya. Kita tengok sini 7,208,185. Kemudian dia jadi 7,105,285. Maka kita perlu nyatakan tertibnya. So tertibnya ialah menurun. Jadi kita perlu tahu beza dia menurun. So kita akan tolak. Okay, so kita tolak sini 7,208,185. Kita tolak dengan nombor yang kedua, iaitu 7,105 dan 285. So kita tolak dahulu. Okay, so 5 tolak 5 sifar, 8 tolak 8 sifar, 1 tolak 2 tak boleh. Pinjam jadi 11, 8 jadi 7. 11 tolak 2, 9.
7 tolak 5, 2. Dan sifar 2 tolak 1, 1. Dan ini sifar. Jadi ini beza nombor yang pertama. Okay. So kita tulis sini 1 sifar 2 900, iaitu menurun. Jadi kita tengok pula beza nombor kedua dengan ketiga. Cara dia kita akan tolak dengan 102,900. Dapat tak 7,2385. So kita tulis 7 1 sifar 5 285. Kita akan tolak 1 sifar 2 900. Jadi ini 5, 8, 2 tolak 8 tak boleh, pinjam jadi 12, 5 akan jadi 4, 12 tolak 9, 9, 10, 11, 12, 3, 4 tolak 2, 2, sifar, sifar dan 7. Okey, kalau tengok sini memang sama, jadi betul lah tertibnya, iaitu menurun 102,900. Jadi untuk mendapatkan nilai X, kita perlu tolak 102,000 juga. Jadi kita akan tulis X sama dengan, kita akan ambil nombor 7 juta tadi. Kita tulis 7 juta 2,385. Kita akan tolak 102,900. So, kita dapat 5, 8, 13 tolak 3 tak boleh pinjam, jadi 13. 2 dia jadi 1. So 13 tolak 9, 4. Okay, sekarang 1 tolak 2 tak boleh, pinjam jadi 11. Ni jadi 9, ni jadi 9 dan ni jadi 8. 11 tolak 2, 9. Ni 9, 8 dan 8. Jadi inilah dia nilai X. Okey. Okay, sekarang adakah kita yakin dengan ini jawapannya? So untuk mendapatkan jawapannya, kita cuba tolak dengan 102,900. Dapat tak jawapan 679,585? Okey. So kita tulis sini semak. Okey, jadi kita tulis dulu 8, 8, 9, 9, 4, 8, 5. Kita akan tolak 102,900. Ialah kita akan tolak. Jadi sebelum kita tolak, kita semak kat sini. Kat sini ada sedikit pembetulan. Okay, ni 8, kita kurang dia jadi 7. Okay. So cikgu betulkan sikit. Ni tinggal 7. Ni sepatutnya 7 ni dia jadi 6. Sorry. Jadi 7 ni kurang 1 dia jadi 6. So 6 lah kat sini. Jadi apakah nombor yang terhasil? Ialah 6,899,485. So nombor ini kita akan tolak dengan pola tadi. Jadi kita tulis sini 6,899,485 tolak 102,900. Jadi 5 tolak sifar 5, 8 tolak sifar 8. 4 tolak 9 tak boleh, ni pinjam jadi 14. 9 dia akan kurang jadi 8. Jadi 14 tolak 9 kita dapat 9, 10, 11, 12, 13, 14. So 5,
8 tolak 2, 6. Jadi 9, 8 tolak 1, 7 dan 6. Okay, jadi kalau kita perhatikan kat sini, memang sama. Jadi bila kata sama, maka jawapan yang kita dapat nilai X tu ialah betul, iaitu 6,899,485. Kat sini ada pembetulan sikit tadi. Kena cikgu dapatkan. Okay, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan ketiga. Jadi kat sini ada pola nombor 200, kemudian dia jadi 600, kemudian dia jadi 12,800 dan P dan seterusnya Q. Jadi apakah pola nombor di atas? Okay, kita kena tengok 200 macam mana dia menjadi 1,600. So, kalau tengok sini, kalau tengok 200 jadi 1,600, kat sini ialah sifar 2, macam mana boleh jadi 16 didarab dengan 8. Okay, so apa yang kita boleh buat? Kita buat cuba jaya, kita buat 200, kita akan darab 8. Jadi berapa jawapan dia? Sifar 8 kali 2, 16. Okey, betul kat sini. Maka dia akan darabkan dengan 8. Okey. Okay, sekarang cuba kita buat nombor kedua. Kita darabkan dengan 8. Dapat tak 12,800? Jadi kita akan buat 1,600 darab 8. Kita gariskan. Dan ini sifar 8 kali 6, 48. 8 kali 1, 8. 8 tambah 4, 12. Okey, pun sama. Jadi didarab dengan 8. Oleh yang demikian, untuk mendapatkan P juga darab dengan 8. Kemudian Q juga darabkan dengan 8. Jadi, untuk menjawab soalan A, apakah pola nombor di atas? Jadi, kita akan cakap gandaan 8. Okay, so kita akan tulis. Jadi, kita akan tulis gandaan 8. Namun demikian, dia punya pola ialah menaik. Okay. So, kita tulis tertib menaik darab 8. Okay. Ataupun tulis 8. Okay. Jadi inilah dia pola untuk soalan 3A. Okay, kita teruskan dengan soalan B. Jadi, untuk mendapatkan nilai P dan Q, kat sini nyatakan nilai P dan Q. Jadi, kita tulis P sama dengan P ataupun bersamaan. Okay, jadi, untuk mendapat P, nombor yang 12,800 kita akan gandakan dengan 8 ataupun kita darab dengan 8. Jadi, kita buat 12,800. Kita akan darabkan dengan 8. Jadi sifar darab sifar, 8 sifar, sifar darab 8 sifar, 8 darab 8, 64. 2 darab 8, 16. Tambah 6, 22. 1 darab 8, 8 tambah 2, 10. Jadi jawapan untuk P ialah 102,400. Okey, sekarang kita akan kira pula Q. Jadi Q bersamaan jawapan ini didarab dengan 8. Okey. So masih lagi darab 8. Jadi kita tulis 102,400 darab 8. Sifar kali 8 sifar.
Sifar kali 8 sifar. 4 kali 8 32. 2 kali 8 16. Tambah 3 19. Sifar kali 8 sifar. Ada 1 kat sini. Kemudian 1 kali 8 8. Jadi inilah dia jawapan ataupun nilai untuk Q, iaitu 819,200. Soalan seterusnya, soalan 4. Kat sini ada rajah 1, 2 dan 3. Kita tengok soalan dia. Rajah di atas menunjukkan susunan pola susunan bilangan batang mancis. Berapakah bilangan batang mancis bagi rajah kelima? Okey. Jadi kita senaraikan dulu ini yang pertama. Okey, kalau pertama kita kira bilangan dulu sebab satu dah ada kat sini. Jadi 1 2 3 4 5 6. Jadi kita tulis ni 6. Kemudian 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So 9. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11 dan 12. Okey. Jadi kita tengok sini. Bagaimana polanya. 6 dia jadi 9, dia bertambah. 6, 7, 8, 9. So dia tambah 3. So dia bertambah 3. Kemudian 9 ke 12, 9, 10, 11, 12. Dia bertambah 3 juga. Jadi ini rajah 3. So kita andaikan sini ada rajah 4 dan 5. So kita di sini rajah 4. Kemudian rajah 5. Okey, buat tepi Jadi kita perlu tentukan dua pola. Pola kat sini ialah tertib menaik. Menaik dia bertambah 3. Jadi kita boleh andaikan 4 ni kita akan 12 ni kita akan tambah dengan 3. Jadi 12 tambah 3 ialah 15. Okay, jadi bilangan untuk yang ke-4 ialah 15. Seterusnya dia akan tambah lagi 3. 15 tambah 3 kita dapat 18. Okey, jadi untuk menjawab soalan 4, berapakah bilangan batang mancis untuk rajah 5? Kita dapat jawapannya ialah 18. Ini dibuktikan dengan polanya iaitu tertib menaik 3-3. Okey, jadi itu dia jawapan untuk soalan yang ke-4. Jadi dengan itu tamatlah sudah latihan kita untuk pada hari ini bagi tajuk pola nombor muka surat 8. Yang baik itu daripada Allah SWT, manakala yang tak baik itu adalah daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri dan cikgu minta maaf. Jadi sekian daripada cikgu. Terima kasih dan jumpa lagi.